Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Berlarilah kamu dalam kamu memohon keampunan dosa-dosa kamu kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah telah menyediakan syurga ini seluas di antara langit dan juga bumi. Syurga ini disediakan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Surah Al-Imran ayat 133. Yang dihormati pengerusi ahliatan kuasa masjid, para alim ulama, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas banyaknya nikmat yang kita telah dikecapi ataupun kita mengecapi nikmat-nikmat tersebut. Di antara nikmat yang sedang kita nikmati pada saat ini ialah nikmat panjangnya umur. Panjang umur ini merupakan nikmat dalam hidup kita yang perlu kita sentiasa sebut Alhamdulillah, kerana Allah masih lagi bagi peluang pada diri kita. Kita tahu sebelum daripada ni ramai orang yang telah ditarik nikmat umur ini. Dalam sejarah negara kita, apabila berlakunya COVID, yang mati di negara kita ini sejumlah 36,000 nyawa manusia yang mati. Kalau kira kampung ni, sekiranya 36,000 yang mati itu senyap sunyi dah kampung ni, kalau dikira dengan ujian COVID itu sendiri. Syukur pada Allah, dalam jumlah yang mati itu nama kita belum lagi ditulis di sisi Allah. Kita masih lagi diberi peluang oleh Allah. Buatnya kita ni di antara orang yang mati dah. Katakanlah kita ni di antara orang yang dimati dalam jumlah yang meninggal dunia sebelum daripada ini, maka sudah tentu malam ini di antara malam-malam yang kesedihan kita di alam barzah. Kecuali bagi orang yang bersiap untuk mereka pergi ke alam tersebut. Para hadirin sekalian, kita pun tahu bila Allah bagi pada diri kita ni yang disebut dengan kesempatan ataupun peluang ini, kita jangan lepaskan peluang di mana kita diberi nikmat ini. Jangan di kalangan kita kembali balik pada asal, balik semula pada PA lama. Sebelum daripada ni, kitanya payah nak baca Quran. Datang COVID, kita pun ingat balik pada Allah. Kemudian, lepas pada COVID je, tak baca balik Quran pada diri kita ni. Sebelum daripada ni, di kalangan kita payah nak datang masjid. Kemudian berlaku COVID, kita usaha nak datang masjid. Tapi bila dibuka peluang untuk datang masjid, tak datang-datang pula dah kita ni. Ni ramai di kalangan kita begitu. Padahal Allah, dia sentiasa dalam ayat-ayat Quran, kita akan berjumpa tentang ayat yang Allah cerita tentang mengenai pada diri kita, jangan kita lepaskan peluang yang Allah bagi dalam hidup kita ini. Peluang yang Allah bagi ini, kita diajar supaya bila kita ada peluang-peluang ini, kita ambil terus. Suatulah tuan-tuan akan berjumpa dalam Quran ini, Allah bersumpah dengan masa. Tiap-tiap kali mana kita nak buat sesuatu, Allah sumpah dengan masa dahulu. Misal contoh, Allah sebut terus tentang masa. Wal asr, demi masa.
Innal insana lafi khusr. Manusia ni kebanyakan dalam keadaan kerugian. Ni Allah cerita bagaimana kita ni dalam hidup kita ni rugi je kita. Habiskan peluang yang Allah bagi pada diri kita ini sendiri. Kemudian demikian juga kalau kita baca dalam ayat Quran, banyak Allah dia mulakan dengan bersumpah terhadap masa. Wal fajr walayalin asr. Ni cara Allah sebut demi waktu fajar dan juga malam-malam yang 10 tersebut. Kemudian demikian juga Allah guna kalimah wadduha, demi waktu duha. Ni cara Allah bersumpah dengan masa. Dengan tujuan apa? Nak suruh kita ni kena pandailah nak ambil peluang dalam hidup kita. Jangan kita ni terlepas peluang-peluang yang Allah bagi pada diri kita ini sendiri. Ni saya nak sebut pada malam ni lah. Di antara perkara yang supaya kita ni bila kita boleh faham konsep ini, konsep setiap kali mana Allah bagi peluang, kita kena ambil. Jangan kita bila Allah bagi peluang, tiba-tiba kita lepas je peluang-peluang tersebut. Dah banyak dah dalam hidup kita ni kita lepas peluang-peluang yang Allah bagi pada diri kita. Orang yang pandai ambil peluang, dia akan berjaya. Ni konsep hidup. Siapa-siapa yang pandai rebut mana-mana peluang yang ada, dia akan berjaya. Kita tengok orang yang dia datang satu kampung ataupun satu taman yang baru dibuka, dia ambil peluang untuk meniaga. Mula-mula sekali dia masuk taman tersebut, dia nak meniaga. Lama-lama dia berjaya dalam perniagaan dia. Siapa yang pandai ambil peluang, dia akan berjaya. Allah dia gunakan ayat-ayat Quran dengan kalimah-kalimah nak suruh kita ni jangan kita duduk diam, jangan kita ni pasif, jangan. Tapi kita ni kena cepat ambil peluang. Dalam hidup kita ni peluang-peluang yang banyak kamu kena rebut. Kita tengok orang yang misal contoh Lim Goh Tong, misal contoh Cina yang datang ke Malaysia naik atas kapal begitu je, kemudian tiba-tiba datang ke Malaysia jumpa gunung, bukit yang tinggi sikit, digenting tersebut. Dia minta dengan kerajaan negeri tanah digenting, kemudian dia buat pusat pelancongan, dia buat pusat perjudian Asia. Dia buat demikian, akhirnya berjaya. Mula-mula dia buat tu orang kata gila, kerja gila. Dia buat demikian. Ni contoh walaupun buat maksiat, tapi dia berjayalah cara pandangan dia tersebut, cara yang dipandang dengan dunia. Tapi kita orang Islam, kita ada peluang, tapi ramai di kalangan kita tak ambil peluang-peluang ini. Kalau kita perhati dalam Al-Quran, Allah dia suruh kita ni jangan pasif, jangan kita lambat-lambat, jangan. Contoh ayat yang saya baca di awal-awal tadi, Allah guna kalimah wasari'un, cepat-cepat kamu. Allah kata berlari kamu. Jangan kamu perlahan-perlahan, jangan kamu biarkan begitu saja, jangan. Tapi kamu kena berlari. Wasari'un, Allah guna kalimah demikian. Demikian juga ayat yang lain Allah guna fastabiku, berlumba kamu. Dalam kalimah fastabikul khairat, berlumba kamu dalam melakukan perkara yang baik-baik. Dalam hidup ni jangan kamunya jadi malas, jangan kamu biar je tengok je orang yang buat baik, tapi kamu kena berlumba dalam hidup kamu untuk melakukan kebaikan. Demikian juga ayat yang lain Allah guna infiru khifafan wa thiqalan, hendaklah kamu bergerak dalam keadaan berat ataupun ringan. Semua ayat-ayat Al-Quran Allah akan gunakan kalimah kamu kena cepat, kamu kena cepat. Kalau kamu lambat nanti diambil orang, senang ceritanya. Ini kalimah yang kita diajar dahulu. Siapa yang lambat nanti diambil orang. Ini peluang yang kamu diberi. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia nak suruh umat Islam ni jangan pasif. Umat Islam ni jangan lambat-lambat, jangan kita ni letih je, tak bermaya je, jangan. Kamu jangan begitu. Kenapa? Kerana depan kamu ni ada masa yang disebut dengan kematian. Bila kamu mati, kamu habislah peluang yang kamu dapat. Peluang hidup atas dunia ni peluang. Kalau kita baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misal contoh Rasulullah sebut badiru bil a'mal, hendaklah kamu cepat dalam melakukan amalan.
Rasulullah sebut demikian. Badiru bil a'mal. Rasulullah gambarkan cepat-cepat buat amalan. Kaqata'il lailil muzlim. Kerana satu masa nanti kamu akan masuk satu masa yang gelap. Kamu tak boleh jangka di antara putih dengan hitam. Kamu tak boleh nak sebut orang ni Islam ke kafir. Kamu tak boleh nak agak dah. Kaqata'il lailil muzlim. Yusbihur rajulu mu'min. Ada seseorang lelaki itu pada pagi hari dia seorang mukmin. Wa yumsi kafiran, pada petang hari pula, malam hari kafir pula perangai dia. Ini jadi demikian dalam hidup mereka. Dalam hadis itu Rasulullah sebut wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada orang lelaki itu perangai dia pada malam hari dia seorang mukmin, siang hari jatuh kafir pula pada diri dia. Yubi'ud dinahu bi'aradin minad dunya. Dia niagakan agama dia untuk keuntungan dunia dalam hidup mereka tersebut. Tuan-tuan, kan sekarang ni kita jadi keliru kan? Keliru ramai orang. Kita tengok dia ni pagi warak, malam jahat. Ada orang yang malam warak kemudian siang hari jahat. Ada orang yang jenis demikian. Saya ada seorang hamba Allah, dia datang jumpa dengan saya, dia sebut, "Ustaz, saya ni buat dua-dua." Dia sebut demikian. Buat dua-dua apa? Saya tanya dia. Buat dua-dua apa? Saya masjid pun saf pertama, kelak malam pun saf pertama juga. Dua-dua saf pertama. Saya tanya, kenapa buat demikian? Saya nak suruh Allah pening dengan saya. Dia fikir nak suruh Allah pening dengan dia. Yang dia tak fikir yang dia sedang pening dengan agama ini. Ni berlaku ni dalam dunia kita hari ni. Ada orang ni musim-musim pilihan raya ni kan kita tengok. Ada orang yang dia nampak boleh kejap-kejap jadi warak terus. Kejap-kejap dia jadi jahat balik. Dalam hidup dia, bertukar dalam hidup dia. Kamu akan sampai masa tersebut. Masa yang kamu jadi keliru dalam hidup kamu. Hadis Rasulullah ni jelas. Rasulullah kata, kamu jangan tunggu sampai masa tersebut. Tapi masa tu dah sampai dah pada diri kita. Dalam hadis yang lain yang jelas lagi, Rasulullah sebut tentang mengenai jangan lambat. Siapa yang lambat dalam hidup dia, dia akan terlepas banyak perkara dalam hidup dia ni sendiri. Benda apa dalam hidup dia jangan jadi lambat. Rasulullah kata, irtanim khamsan qabla khamsin. Rasulullah sebut terus, rebut dalam hidup kamu ni peluang yang Allah bagi 5 perkara sebelum Allah rentak balik 5 nikmat yang Allah bagi pada kamu tersebut. Bila Allah bagi 5 ni, kamu jangan biarkan 5 ni berlalu begitu saja, jangan. Rasulullah ajar demikian. Tapi 5 perkara ni, satu hari nanti semua Allah tarik balik. Tarik 5 yang telah Allah bagi pada kamu. 5 tu apa dia? Syababaka qabla haramik. Rasulullah mula sebut, anak muda, kamu tolong rebut peluang waktu mana kamu muda. Kerana muda ni tak selama-lamanya hidup. Kecuali nama dia muda. Senang ceritanya. Siapa yang muda akan sampai satu ketika masa dia Allah tarik balik nikmat muda. Bila nikmat muda kamu tarik? Bila kamu dituakan oleh Allah. Allah akan tuakan dalam hidup kamu. Bila kamu muda, kamu jangan biarkan masa muda ni berlalu begitu saja, wahai anak muda. Tapi peluang Allah bagi muda ni, kamu kena gunakan peluang ini. Peluang ni untuk apa? Kalau kita tanya balik, peluang yang Allah bagi ni untuk apa? Masa muda ni untuk Islam. Jangan fikir masa muda ni untuk perut. Jangan fikir masa muda ni nak cari harta sebanyak mungkin. Jangan fikir demikian. Fikir macam mana masa muda kita guna masa muda kita untuk melonjakkan Islam. Menaikkan Islam. Kerana bila dah tua nanti, kamu sebut, alangkah bagusnya kalau aku diberi peluang muda balik. Aku akan gunakan balik masa muda aku untuk benar-benar menggunakan seluruh tenaga untuk melonjakkan Islam. Tapi sayang, waktu mana dah tua dah, baru kita terfikir, oh rupa-rupanya yang paling utama dalam hidup kita ni ialah menaikkan Islam. Bukan membuncitkan perut, bukan mengkayakan diri, bukan membesarkan rumah, bukan yang ni. Tapi keutamaan hidup ni untuk kita julang Islam. Biar Islam ni ya'lu wala yu'la alaih. Tak ada yang lebih tinggi daripada Islam yang ada di atas muka bumi ini sendiri.
Peluang waktu muda, wahai anak muda, Allah akan jadi bangga dengan kamu. Bahkan dah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Allah bangga dengan orang tua yang taat pada perintah Allah. Tapi Allah lebih bangga bila melihat anak muda yang taat pada perintah Allah. Kerana waktu muda, biasanya orang terlibat dengan nafsu syahwat. Bila waktu muda, memang dia akan ikut nafsu syahwat dalam hidup dia. Nak main, nak tidur, nak makan, nak mewah, nak bergaya, segala masa musim muda, waktu mana muda. Tapi waktu mana tua, Allah dah tarik dah nikmat syahwat. Nikmat syahwat dah tak ada dah dalam hidup dia. Syahwat pada diri dia tak sama dengan waktu muda. Kebanggaan Allah, waktu mana kamu tengah bersyahwat, tiba-tiba kamu boleh taat. Kamu gunakan syahwat kamu untuk taat pada perintah Allah, yang menyebabkan kamu beruntung. Di waktu mana kamu dalam keadaan muda, kamu benar-benar guna untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila lagi peluang yang Allah bagi dalam hidup? Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Sihhataka qabla saqamik." Waktu mana kamu sihat sebelum kamu jatuh sakit. Orang yang sihat, jangan ingat dalam hidup dia akan sihat sampai bila-bila dalam hidup. Satu hari kamu akan sakit. Kamu akan ditimpa dengan sakit. Tak ada, kita kata ada orang, dia sebut, saya tak sakit-sakit Ustaz. Hisap rokok sejak muda sampai tua, tak sakit-sakit pun. Tak ada pun penyakit dalam hidup saya. Tak. Kamu sedang sakit sekarang. Sakit apa? Sakit hati, dipanggil demikian. Kamu sedang sakit. Dalam hidup kamu, bila kamu akan sakit. Tidak selama-lamanya orang sihat itu akan sihat sampai bila-bila. Satu ketika, Allah akan jatuhkan sakit. Nikmat sihat itu sudah berakhir pada diri kamu. Bila kamu sihat, kamu kena buat apa dalam hidup kamu? Ada 2-3 perkara yang saya nak sebut dah lepas pada ni. Bila kita diberi peluang waktu mana kita diberi peluang, nak buat apa dia dalam hidup kita ni sendiri. 2. Yang ketiga, dalam hidup kita ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Wa ghinaka qabla faqrik." Waktu mana kamu kaya sebelum kamu jatuh miskin. Ingat ya, orang yang kaya, dia tidak akan kaya sampai bila-bila. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari ini Allah akan gilir di kalangan manusia. Tak selama-lamanya kamu berada di atas. Ada satu ketika kamu akan diturunkan. Sama ada kamu diturunkan, kamu nak turun, kamu tak nak turun, kamu diturunkan dalam hidup kamu. Hari ini Allah akan gilir di kalangan manusia. Orang kaya, jangan ingat dia kaya sampai bila-bila dalam hidup dia. Satu hari dia akan jatuh miskin. Rumah dia menjadi rumah berhantu. Tidak lagi diriangi dengan tawa hilai di kalangan suara-suara anak-anak yang penuh dengan kegembiraan di rumah itu. Rumah dia akan tertutup rapat. Pintu-pintu tingkap dia tak terbuka lagi. Menjadi kusam dan juga muram rumah dia. Saat mana satu ketika, di waktu mana tidak ada siapa lagi yang hidup bersama dengannya. Ini akan berlaku dalam hidup seorang. Orang kaya, jangan ingat dia kaya sampai bila-bila. Waktu mana Allah bagi peluang kamu kaya, kamu jangan ingat kaya tu kekal pada diri kamu. Tuan-tuan, kita ni Allah bagi satu ketika yang hidup kaya di tahap kita. Memang Allah bagi. Tak ada seorang pun jatuh miskin, ulama-ulama sebut, dalam hidup dia. Kecuali bila dia tak menikmati kekayaan dia untuk ketaatan pada perintah Allah, di saat itu dia akan diturun satu hari pada diri dia. Lalu dia tak perasan dia pernah diberi kekayaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni kaya. Kaya bila kita pernah kaya? Rasulullah sebut, laisal ghina ghina'il mal, walakin ghina'il qalb. Kaya tu bukan kayanya harta, tapi kaya tu bila jiwa kamu tu menjadi kaya. Pernah tak dalam hidup kita rasa lapang je? Dalam hidup kita ni rasa tenang je pada diri kita. Rasa nikmat je betul-betul. Itulah kemuncak kekayaan yang Allah pernah bagi dalam hidup kita. Tapi sayang, bila Allah bagi nikmat tersebut, kita lupa terhadap nikmat yang Allah bagi pada diri kita, kekayaan itu. Sebab tu Allah sebut, "Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard, walakin yunazzalu biqadarin ma yasha." Kalau Allah bagi setiap apa yang kamu manusia ni minta dalam hidup ni,
Setiap apa yang manusia doa, minta dengan Allah, setiap apa yang dimohon tersebut, aku bagi semua, la bagau. Nescaya kamu akan menjadi manusia yang melampau. Walakin yunazzalu biqadarin ma yasha. Tapi Allah turunkan rezeki ini pada seseorang tersebut dengan kadar yang tertentu untuk diri dia. Maknanya dia pernah kaya dalam hidup dia. Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh ambil peluang. Kamu kaya sebelum kamu jatuh miskin. Bila lagi Allah bagi nikmat dalam hidup kita, lalu disebut lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa faragaka qabla syughlik. Waktu lapang dalam hidup kamu sebelum kamu disibukkan dalam kehidupan kamu. Masa lapang Allah bagi pada diri kita. Kita pernah diberi peluang oleh Allah, duduk je kat rumah. Duduk je, tak jalan ke mana-mana. Kita dikurung dalam rumah kita. Dalam tempoh 2 tahun, kita dikurung, tak boleh bergerak ke mana pun. Sunyi kawasan kita ni. Waktu tu ada kita khatam Quran. Waktu tu ada kita habiskan tasbih, zikir kita pada Allah sebanyak lebih kurang 1000 kali sehari. Waktu mana kita dilapangkan oleh Allah. Allah bagi dah nikmat lapang. Nikmat lapang ni Allah bagi dalam hidup. Sebelum bila? Nikmat lapang ni tak selama-lamanya. Ya Allah bagi pada diri kamu, wahai manusia. Satu hari nanti aku gentap nikmat lapang kamu tersebut. Bila Allah gentap nikmat lapang tersebut? Bila saat mana kamu lupa terhadap yang disuruh oleh Allah, menikmati dengan ketaatan pada perintah Allah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut, falamma nasu ma dzukiru bi. Ketika mana kamu mula lupa segala peringatan Allah. Kamu tak ambil berat terhadap pengajaran yang Allah ajar dalam hidup kamu. Falamma nasu ma dzukiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka segala pintu maksiat yang kamu ingin lakukan dalam hidup kamu. Bila manusia ni dah mula tak ingat dah nikmat lapang tersebut, dia gunakan untuk maksiat pada Allah. Kan ada orang yang demikian. Orang yang dia tak semayang. Orang tanya dia, kenapa kamu tak semayang? Aku sibuk, dia jawab demikian. Aku sibuk. Kemudian dengan kamu sibuk tu, kenapa kamu tak semayang? Aku jadi penat, dia jawab demikian. Habis tu, kamu tak takut neraka kau? Takut? Siapa kata tak takut? Habis tu macam mana kamu nak jawab depan Allah nanti? Dia pun jawab, aku harap Allah fahamlah aku ni jenis penat. Dia jawab demikian. Ini manusia yang dalam keadaan diberi nikmat oleh Allah, tiba-tiba dia lupa terhadap nikmat Allah yang telah diberi oleh Allah kepadanya. Dia lupa. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka segala pintu maksiat yang dia ingin lakukan. Kita jumpa kan orang yang dia tak semayang. Kita tegur dia, kenapa tak semayang? Aku penat, aku tak. Kita kata tak takut neraka lah. Peduli apa terhadap neraka? Kubu aku, kubu engkau. Dia jawab demikian. Kalau kita nasihat pada dia, dia marah balik pada kita. Dia akan sebut, dia kata, kamu jangan peduli terhadap aku. Kubu aku, kubu engkau. Kita geram sangat, kita jawab, masalahnya, bila mati nanti, kubu engkau sebelah kubu aku. Bila mati nanti, tiba-tiba kubu engkau sebelah kubu aku. Tak kenaya aku dalam kubur berdengung dengan engkau. Nak sebutnya gambaran bagaimana manusia yang dalam hidup dia lupa terhadap peringatan Allah. Allah mula fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Allah buka segala pintu maksiat yang dia nak buat. Sampai bila? Hatta iza farihu bima utu. Sehingga dia rasa gembira sungguhlah dengan nikmat yang dia buat. Orang semayang hajat pada dia pun dia tak peduli. Orang baca doa untuk dia pun dia kata tengok tak kesan apa-apa pun. Dia minum arak tak mabuk dalam hidup dia. Tak jadi mabuk dalam hidup dia. Dia buat maksiat, dia boleh ketawa berdekah-dekah terhadap orang yang taat pada perintah Allah. Tiba-tiba tengah-tengah dia rasa gembira sungguh dalam hidup dia. Akhaznahum baghtatan. Kami rentak nyawa dia dalam keadaan mengejut. Fa izahum mublisun. Di waktu itu dia masuk dalam kubur dalam keadaan tercengang-cengang menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kejut dia masuk dalam kubur. Tengok dia dalam kubur, pandang kiri kanan, belakang depan, kosong amalan menghadap depan Allah. Bila masuk dalam kubur, tiba-tiba tak ada amalan. Allah cerita ni, cerita terhadap orang yang macam ni. Dalam surah Al-Kahfi ayat 103 hingga ayat 106. Allah cerita tentang
Bagaimana ada manusia bila dia masuk dalam kubur, sebut pada umat kamu wahai Muhammad, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Sebut wahai Muhammad, ada di kalangan umat kamu bila dia masuk dalam kubur, akhsarina a'mala, kosong amalan dia menghadap depan Allah. Tak ada benda. Dia tak semayang ke? Dia semayang, tapi semayang dia tak diterima di sisi Allah. Dia tak puasa ke? Dia puasa, tapi puasa dia tak diterima di sisi Allah. Dia tak buat haji ke? Haji dia tak diterima di sisi Allah. Amalan dia tak dipandang di sisi Allah. Masuk kubur, tiba-tiba tak ada amalan. Pandang kanan, pandang kiri, tak ada amalan yang dibawa di hadapan dia tersebut. Kenapa jadi demikian? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Puncanya dia membiarkan perjalanan hidup dia penuh dengan kesesatan di dunia ini. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka amalan mereka tu dah terbaik dah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila masuk dalam kubur, fahabitat a'maluhum, hancur lebur amalan-amalan dia. Fala nuqima lahum yaumal qiyamati wazna. Waktu mana dia bangkit di akhirat nanti, tidak ditimbang sikit pun timbangan amalan, terus junam terus dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi demikian para sekalian. Ni nak sebutnya yang berlaku dalam hidup seseorang, yang akan berlaku pada perjalanan akan datang nanti. Ada orang yang dia dah diberi peluang, masa dia rehat, masa dia ada peluang, dengar dah azan. Dah elok dah di kampung dia ada ustaz-ustaz yang boleh mengajar. Dah elok dah dalam masyarakat dia ni boleh ditumpang orang baca Quran dan sebagainya. Tiba-tiba dia tak ambil kesempatan tersebut, peluang yang Allah bagi dalam hidup. Kemudian nikmat yang akhir sekali yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, nikmat yang akhir Rasulullah sebut, wa hayataka qabla mautik. Hidup kamu sebelum kamu dimatikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat. Nikmat hidup ni nikmat dalam hidup kita ni. Habis tu kita tanya, Ustaz, habis tu kita nak buat amalan apa? Yang peluang yang Allah bagi sekarang ni, kita nak buat apa dia dalam hidup kita ni? Sebelum kita berjumpa dengan kematian sebentar lagi dalam hidup kita ni, nak buat apa? Yang pertama, alim ulama sebut, julangkan Islam, tegakkan Islam, teruskan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kena teruskan, tanggungjawab kita semua di kalangan kita. Jangan ingat tugas kenabian ini hanyalah para ustaz saja kena bawa. Kita tak perlu bawa. Dah, kita kena bawa. Semua yang sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia kena bawa yang ni. Yang pertama, bawa Islam dalam hidup dia. Dia mesti promosikan Islam. Dia mesti sebut pada orang tentang Islam. Dia kena ajak orang bersama dengan Islam. Bukan sekadar tersebut, dia kena ajak orang dah Islam supaya semakin dia menjadi mukmin dalam hidup dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peluang. Bila kita diberi peluang, ni mesti kita buat dalam hidup kita. Seru Islam, bagi tahu pada orang ramai terhadap Islam, kemudian ajak yang dah Islam untuk kembali taat pada Allah. Berhenti berbuat maksiat. Dosa yang paling besar di atas muka bumi ini bukan rasuah. Dosa yang paling besar yang dibuat di atas muka bumi ini ialah syirik pada Allah. Kena faham di kalangan kita. Sehari dua ni orang dah sibuk rasuah. Seolah-olah rasuah ni dosa besar dalam hidup mereka. Rasuah ni tak nak dibandingkan dengan dosa yang paling besar, syirik pada Allah. Syirik pada Allah tu paling besar dalam hidup. Orang kita sehari dua ni sibuk tonjolkan cerita tentang rasuah, bahaya rasuah, akan musnahkan begini dan sebagainya. Ya, dosa juga rasuah ni. Tapi dosa yang paling besar yang diajar dalam Islam ialah syirik pada Allah. Bila manusia tu syirik pada Allah, dia berani menipu, dia berani mencuri, dia berani berbuat benda yang dilarang oleh Allah, dia berani buat berbagai-bagai kemaksiatan yang lain. Yang salah satu kemaksiatan yang ada ialah rasuah. Tu kena faham di kalangan kita. Rasuah, dosa rasuah dengan dosa tinggalkan sembahyang, sama besar je dosa ni, sama besar je. Dosa buka aurat, sama besar je dengan dosa rasuah. Sama besar je kedudukan dia. Tapi dosa syirik, dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang jauh lebih besar yang kita kena faham konsep dalam hidup ini sendiri.
Bagaimana cara untuk kita nak memadamkan perkara yang salah faham di kalangan kita hari ini? Benda yang pertama, tegakkan Islam. Bila kita ada peluang, sebarkan Islam. Bagi tahu Islam ni kepada keluarga kita. Bagi tahu Islam ni pada diri kita dahulu. Bagi tahu Islam ni kepada keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman pada Allah, jaga diri kamu, jaga keluarga kamu daripada dihumban ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dihumban ke dalam api neraka Allah? Punca yang besar kerana kamu tak menolak Islam. Bila kamu tak terima Islam dalam hidup kamu sebagai satu cara hidup, Islam tidak dianggap satu cara hidup dalam hidup kamu, maka di waktu ini kamu tak boleh terlepas daripada dihumban ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kena faham dalam kehidupan kita ni. Bawa Islam, sebar Islam dan sampaikan Islam ini sehingga kan mereka mula meminati terhadap Islam. Tanda kamu dah mula berjaya bila? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bila kamu tengok manusia mula berbondong-bondong masuk agama Allah ini. Orang bukan Islam dah mula berbondong-bondong masuk Islam. Ramai masuk Islam, boleh terima Islam. Islam sebagai satu cara hidup. Ni kesempatan kita hidup di atas dunia ini, ni tanggungjawab yang perlu kita bawa setiap ketika dan setiap masa dalam hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, ambillah kesempatan untuk taat. Ambil kesempatan untuk taat. Maksud taat apa dia? Sepanjang kita hidup ni, orang yang telah Islam, dia kena sentiasa dalam hidup dia untuk dia jaga solat pada diri dia. Solat ni perkara yang paling asas dalam kehidupan kita ini. Ini ketaatan kita ni. Tanda ketaatan kita pada Allah. Semayang. Jangan pernah meninggalkan salat dalam hidup ini. Siapa yang pernah meninggalkan salat dalam hidup ini, menjadi kewajipan, kesempatan dia hidup ni untuk dia qada kembali salat-salat yang pernah ditinggalkan sebelum daripada ini. Kalau kita pernah tinggal salat, qada dalam hidup kita. Teringat je subuh kita pernah tinggal. Kita baru je lepas sembahyang maghrib, bangun terus mayang qada balik salat subuh kita. Jangan tinggal salat dalam hidup. Bahkan salat tu biar sampai kita rasa mi'raj. Jadi naik kita dengan Allah. Bila semakin kita salat, semakin dekat rasa kita dengan Allah. Ini tanda kita salat. Salat biar sampai kita khusyuk betul-betul. Dah lama dah kita salat. Lebih kurang 30 tahun, 40 tahun dah salat. Sepanjang kita hidup ni kita salat, jaga betul salat. Salat kita ni mesti sekhusyuk mungkin. Perhati betul-betul dalam kehidupan kita ini untuk kita dapat nikmat yang disebut dengan taat. Dalam hidup kita yang disebut dengan salat. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dah berusia 60 tahun ke atas, selain daripada jaga salat fardu, jaga salat berjemaah, salat qiyamul lail pada tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam ayah-ayah, ibu-ibu jangan tinggal salat bangun malam setiap malam. Umur 60 tahun dah. Umur 60 tahun ni umur confirm mati. Umur confirm mati. Bila-bila masa saja boleh mati. Dalam hadis Rasulullah sebut, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun saja. 60 tahun hingga 70 tahun ni bila-bila masa saja kita boleh mati. 60 tahun hingga 70 tahun ni kita tak boleh dah nak pergi pejabat pun orang halau balik dah. Umur 60 tahun hingga 70 tahun. Jangan bercita-cita lagi panjang terhadap dunia. Tak usah bercita-cita lah nak jadi Perdana Menteri lagi senang kita. Umur 60 tahun dah dalam hidup. Dalam hidup kita. 70 tahun dah dalam hidup kita. Masa kita untuk bersiap. Untuk kita menghadap di hadapan Allah. Dalam kehidupan kita. Ini nak sebutnya gambaran bagaimana dalam hidup seorang mukmin mesti jaga taat dia yang disebut dengan salat. Kemudian taat dia yang kedua dengan apa dia? Taat dia yang kedua dengan bacaan Quran. Quran ya, jangan ada di kalangan kita tak boleh baca Quran. Saya ulang banyak kali di mana-mana pun, jangan ada seorang pun di kalangan kita yang tak boleh baca Quran. Siapa yang tak boleh baca Quran, pastikan umur dia panjang-panjang dan tak mati-mati. Jangan mati. Kalian mati di saat mana kalian tak boleh baca Quran, kalian masuk dalam kubur sekejap lagi, masuk je dalam kubur nanti, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas menghadap depan Allah. Tak percaya, cuba try mati, tak percaya. Nak tahu lepas ke tak lepas.
Masuk je dalam kubur, malaikat tanya terus, Quran boleh baca? Quran boleh baca? Tak boleh baca, ya Allah. Tak boleh baca. Oh, Quran tak boleh baca. Kamu buat benda atas dunia. Umur kamu 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, tergagak-gagak, tak boleh baca Quran. Kamu buat benda atas dunia ni. Malaikat tanya demikian. Quran tak boleh baca? Tak boleh. WhatsApp boleh? Ya. WhatsApp boleh baca, Quran tak boleh baca. Jangan hidup sampai tak boleh baca Quran. Kita tak sampai tak boleh baca Quran ni, maknanya kita tak ambil peluang yang Allah bagi pada kita. Peluang dalam hidup kita. Yang dah boleh baca Quran, peluang yang Allah bagi hidup ni, kena baca Quran. Paling tidak 10 juzuk satu hari. 10 juzuk satu hari. 3 hari khatam sebuah Al-Quran. 3 hari khatam sebuah Al-Quran. Ni peranan yang mesti kita ambil dalam kehidupan kita. Ni peluang yang Allah bagi pada diri kita ni untuk kita sentiasa baca. Baca dan baca Al-Quran Karim. Yang tak boleh baca Quran, mari jumpa dengan AJK Masjid ni. Bagi tahu pada AJK Masjid, saya tak boleh baca Quran. AJK jangan jawab pula bertenang. Saya pun tak boleh baca juga, katanya AJK. Jangan jawab demikian. AJK kena jawab, marilah kita sama-sama belajar Al-Quran, baca Quran. Dan umum, hari Jumaat je umum. Mana ahli qaryah yang tak boleh baca Quran lagi? Mari pakat jumpa belaka. Untuk kemudian, mana ahli qaryah yang dah boleh baca Quran? Tolong tulis nama, tulis nombor telefon, sedarakan mereka di antara yang dah boleh baca dengan yang tak boleh baca Quran. Jadikan mereka ni adik-beradik di antara satu sama lain. Yang dah boleh baca Quran, jangan berhenti untuk baca Quran. Quran ni bukan tak digerak saja, tidak. Quran ni kena baca. Bila ayah-ayah kena baca, ibu-ibu kena baca sebelum mana subuh. Sebelum subuh tu mari awal-awal sikit masjid. Mari awal di masjid ni duduk saf yang pertama. Berebut saf yang pertama, letak Quran, baca Quran. Siapa yang baca Quran sebelum mana subuh, saya baca dalam satu kitab disebut, bila masuk dalam kubur, Quran akan menjadi peguam bela untuk diri dia, untuk menjawab setiap pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Waktu mana hari pertama dia dalam kubur lagi. Hari pertama dalam kubur tu, waktu mana kena halau, semayang dia, puasa dia, zakat dia, haji dia, satu benda tak boleh halau. Benda apa? Quran. Quran yang dibaca sebelum subuh. Quran ni bila tak bergerak, malaikat Munkar dan Nakir tanya, "Mung siapa? Mung siapa?" Katanya Quran, aku Quran. Kenapa kamu tak pergi? Yang lain semua pergi dah. Tiba-tiba kamu tak bergerak ni, kenapa? Katanya Quran tersebut, aku Quran yang dibaca sebelum mana subuh, sewaktu mana dihidup di atas dunia dahulu, dan aku diarahkan oleh Allah untuk menjawab bagi pihak dia. Aku menjadi peguam bela pada dia. Setiap pertanyaan yang kamu tanya pada dia, aku tolong jawab bagi pihak hamba Allah SWT. Ini nak sebutnya besar nilai Al-Quran dalam kehidupan kita. Al-Quran. Kalau siapa tak boleh baca Quran juga, tolong hafal Quran. Hafal Quran. Quran kena hafal di kalangan kita. Hafal. Kalau kita tak boleh 30 juzuk Quran tak boleh, Ustaz, saya ni benak, saya tak boleh hafal Quran, benak Ustaz, tak ingat. Mengapa tak ingat? Mengapa tak ingat? Kita tanya balik, kenapa benak? Saya makan semut banyak sangat dulu. Waktu muda-muda dulu, makan bukan semut je, dengan kengguk-kengguk pun saya makan. Nak sebutnya benak sungguh lah dia ni. Tak boleh baca Quran. Tak boleh baca Quran. Hafal Quran. Hafal Quran. Hafal 3 surah ni sebelum kita meninggal dunia. Belum kita meninggal dunia ni peluang yang Allah bagi pada kita ni, hafal 3 surah. 3 surah je. Surah benda. Surah yang pertama, surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Tak panjang pun. 30 ayat je surah Al-Mulk. Rasulullah sebut, surah Al-Mulk ni, surah Al-Munjiyah wal-Mun'iyah. Al-Mun'iyatu wal-Munjiyatu. Rasulullah sebut demikian. Surah yang menyelamatkan kamu dalam kubur dan menghalang kamu daripada azab kubur. Bahkan dalam hadis Rasulullah yang lain, Rasulullah sebut, ada seorang sahabat, dia berjalan, bila dia berjalan saja, tiba-tiba dia jumpa satu pokok, kemudian dia nampak pokok tu rendang sikit, dia pun buka kemah, dia tidur. Dia buka kemah di atas tersebut, kemudian dia tidur. Dia tak tahu dalam tu, bawah kemah dia tu yang disebut dengan, yang dinamakan dengan kubur. Malam tu dia dengar orang baca surah Al-Mulk. Dia tidur, dia dengar.
Dalam tanah tu surah Al-Mulk. Sempurna bacaan. Dia pun berani, tak takut. Dia tak takut kalau kita lari terus dah. Bila tidur dengan dalam tanah, orang baca Quran. Dia ulang baca surah Al-Mulk. Terulang baca surah Al-Mulk. Sampailah habis. Sampai subuh besok. Bila subuh saja, dia bangun, dia bergegah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bagi tahu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tak tahu tempat aku tidur semalam, aku pasang kemah, rupa-rupanya bawah tu kubur ya Rasulullah." Lepas tu Rasulullah tanya. Lepas tu aku dengar sepanjang malam aku tadi, aku dengar suara yang merdu sedang mengulang membaca surah Al-Mulk sepanjang dalam kubur ini sendiri. Bila Rasulullah sebut demikian, Rasulullah kata, itulah surah Al-Munjiyah wal-Mun'iyah. Rasulullah sebut surah yang menyelamatkan seseorang daripada azab kubur dan menghalang seorang daripada pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir pada saat mana kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Baca tu sebelum tidur. Sebelum tidur. Jangan pula lepas pada kita lepas isyak kita baca terus. Setengah-setengah masjid dia buat lepas isyak dia baca terus. Boleh nak baca tapi dengan syarat jangan cakap lagi. Jangan cakap dengan siapa-siapa. Balik tidur terus dalam rumah dia. Tu syarat dia. Kalau dia bercakap, batal yang dia baca tadi. Dia kena sebelum dia tidur, dia kena baca balik surah Al-Mulk. Bila dia baca, kemudian dia tak ada dah bercakap dengan siapa-siapa dah, dia tidur dah. Dia tidur tersebut. Malam tu kebetulan dia mati. Meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila dia mati, malam itu dengan surah Al-Mulk yang terakhir kalimah yang dibaca atas dunia ni, masuk saja dalam kubur, terus masuk dalam syurga Allah dan tiada pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir dan tiada azab kubur pada mereka tersebut. Surah Al-Mulk, surah Al-Mulk tak panjang pun 30 ayat je. 30 ayat ni kita hafal mulai pada malam ni. Malam ni biar bibir kita je. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kita baca biar sampai habis. Ni bibir kita dipanggil demikian. Dah ingat dah surah Al-Mulk. Hafal surah yang kedua. Surah kedua surah mana? Surah yang kedua yang kita kena hafal. Surah Al-Kahfi dipanggil demikian. Surah Al-Kahfi tak panjang pun, 110 ayat je. 110 ayat je. Jangan buat terkejut. Surah ni pendek je, 110 ayat. Surah Al-Kahfi. Rasulullah sebut, bila kalian meninggal dunia, roh kalian akan dimasukkan dalam bekas Al-Kahfi. Dalam bekas yang cantik, yang bauan, yang datang daripada bacaan surah Al-Kahfi. Yang kamu baca sewaktu mana malam-malam Jumaat, pada kamu baca tiap-tiap malam Jumaat, sehingga Jumaat yang satu lagi, Allah kafarah dosa di antara dua waktu masa tersebut. Surah Al-Kahfi mesti dalam kepala kita. Dah ingat dah surah Al-Kahfi. Sambung yang ketiga. Surah yang ketiga, surah yang terpendek dalam Quran. Surah mana? Surah Al-Baqarah dia panggil demikian. Surah Al-Baqarah tak panjang pun, 286 ayat je. 286 ayat ni kita hafal sehari satu ayat. Sehari satu ayat. 286 hari kita ingat satu surah Al-Baqarah. Kenapa surah Al-Baqarah? Rasulullah sebut mana-mana orang yang ada surah Al-Baqarah, mana-mana rumah yang dibaca padanya surah Al-Baqarah, nescaya syaitan tak akan masuk dalam rumah yang dibaca surah Al-Baqarah. Rumah yang dibaca surah Al-Baqarah, syaitan tak berani masuk. Dada yang ada surah Al-Baqarah, ada berani syaitan nak masuk? Syaitan tak berani nak masuk. Bila kita ada surah Al-Baqarah, Rasulullah pesan, Rasulullah sebut, siapa yang nak jadi pemimpin, dia mesti ada surah Al-Baqarah. Mesti ada surah Al-Baqarah. Ni, dah mula orang nak memilih ni, cuba tanya. Yang siapa jadi calon ni, dia dah menghafal surah Al-Baqarah. Tanya, jawapan dia, tak boleh pilih seorang habuk, tak kena gaya. Kalau tak kena gaya lah, kecuali orang yang betul-betul soleh. Orang yang diingat sungguh. Mana-mana yang nak jadi calon, sepatutnya dia kena ada surah Al-Baqarah. Bahkan, Rasulullah ajar pada diri kita, siapa-siapa yang masuk nak minang anak perempuan kita, tanya terus, mudah ngapa belum surah Al-Baqarah? Tanya soalan ni pada setiap lelaki yang masuk meminang anak perempuan kita. Jawapan dia, tak kahwinlah anak perempuan kita. Nak tunggu lelaki yang mengapa betul-betul surah Al-Baqarah. Kenapa? Kerana surah Al-Baqarah ni, siapa yang ada surah Al-Baqarah, dia layak jadi pemimpin.
Dia boleh bawa diri dia. Dada dia dah ada surah Al-Baqarah. Paling tidak, bila dia menghadap depan Allah, dia ada dah 3 surah menghadap depan Allah, dalam keadaan dada dia penuh dengan ayat suci Al-Quran Karim pada diri dia. 2, Quran. Kalau tak boleh juga Quran, tak boleh nak ngapa, tak boleh nak ingat, ataupun tak boleh nak baca, kita diajar supaya, saya nak cabar yang ketiga ni benda, tolong salin balik sebuah Al-Quran daripada jari-jari dia. Jari ni mesti salin Al-Quran Karim, salin balik. Sambil salin tu, bagi tahu kepada Allah, aku tak boleh baca ya Allah, aku tak boleh baca ayat-ayat kamu ni, tapi aku tolong salin balik, supaya bila kita menghadap depan Allah, ada 30 juzuk daripada jari kita telah ditulis daripada ayat-ayat Al-Quran Karim ini sendiri. Kalau tak boleh juga, salin pun tak boleh juga, tanggunglah orang yang menghafal Quran, orang yang belajar Quran. Cari siapa yang belajar Quran, bagi tahu pada dia, saya nak tanggung kamu, saya nak jaga kamu sampai kamu hafal 30 juzuk Al-Quran. Tanggung mereka, taja anak-anak tahfiz. Cari anak-anak tahfiz, jadikan anak-anak angkat kita. Biar ramai anak-anak kita, walaupun tidak lahir daripada keturunan kita, tapi dia tetap anak-anak angkat yang dibenarkan dalam Islam. Sebagaimana yang berlaku pada Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarah ada perkara demikian. Biar ramai sikit orang yang hidup dengan Al-Quran Karim di kalangan kita ni sendiri. 2. Yang ketiga, kesempatan dalam taat ini, dalam hidup kita ni, tolonglah menambahkan ilmu. Tambah ilmu. Di kalangan kita ni tambah ilmu. Jangan malah untuk belajar. Jangan ada istilah dah pencen dah sekarang. Jangan. Tiap-tiap hari tambah ilmu. Nak tahu kita menambah tak menambah ilmu, tolong salin balik nama guru-guru kita yang kita tumpang ilmu daripada mereka. Salin balik, tulis seorang-seorang. Pada tarikh sekian-sekian, macam malam ni kita tulis. Malam ni, malam 6 hari bulan, misal contohnya. Kita salin balik nama-nama guru yang kita belajar ini, tarikh sekian-sekian kita belajar. Biar paling tidak sebelum kita mati ni, ada lebih kurang 1000 orang guru yang pernah kita tumpang ilmu daripada mereka sepanjang kita hidup di atas dunia ini sendiri. Kenapa? Kerana Allah angkat darjat. Dalam hidup ni, Allah tak muliakan kita kerana harta kita. Allah tak muliakan hidup kita dengan pangkat kita. Tapi Allah muliakan kita bila kita ada ilmu di sisi Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat ketinggian orang yang beriman di kalangan kamu. Dan Allah angkat lagi darjat orang yang ada ilmu di kalangan kamu. Beza terus. Kita dengan anak kita, katakanlah kita menghafal Quran sebanyak 232 ayat. Anak perempuan kita menghafal Quran 250 ayat. Beza banyaklah sikit. Beza banyak sikit di kalangan kita. Beza banyak tu pun kita dua-dua masuk syurga Allah. Tapi di antara satu ayat dengan satu ayat itu sejarak mana orang yang berada dalam syurga Allah? Sejarak di antara bumi sampai ke langit Allah Subhanahu wa taala. Jaraknya Allah jadikan kelebihan orang yang menghafal Quran, dan kita mesti jadi dalam keadaan yang sedemikian rupa. Ini belajar. Belajar tu belajar Quran je baru. Kalau belajar ilmu yang lain lagi, biar semakin dekat dengan Allah. Jangan belajar benda yang kita tak guna dalam hidup kita. Ni belajar dalam hidup kita, bila kita dah tua, kita tak guna-guna pun ilmu yang kita belajar dahulu. Rugilah dalam hidup kita. Belajar yang kita kena guna dalam hidup. Benda apa yang kita kena guna dalam hidup? Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kena guna dalam hidup di kalangan kita. Kemudian kesempatan lagi dalam taat ini, benda apa yang kita kena buat? Tolonglah alihkan semua aset-aset kita yang kita miliki sekarang ini ke akhirat Allah sebelum kita mati masuk dalam kubur seorang-seorang. Ni saya sebut banyak kali dah di mana-mana pun. Jangan simpan harta ni atas dunia, jangan simpan. Ramai dah yang kena di kalangan kita. Ramai dah di kalangan kita ni yang kena. Kena cari harta. Orang tanya cari harta untuk benda. Untuk cari harta untuk bekalan hari tua, Ustaz. Siapa yang ajar? KLBSP, Ustaz disebut. KLBSP ajar simpanan untuk bekalan hari tua. Kita tanya kenapa kena simpan untuk hari tua? Islam dia tak ajar simpan untuk hari tua.
Islam diajar simpan harta untuk ke syurga. Untuk biar sampai ke syurga. Jangan simpan harta untuk bekalan hari tua je. Sampai tua pun kebanyakan orang kita dah tak guna dah harta dia. Dia tua dah. Dia nak pergi mana lagi dalam hidup dia? Dia nak rumah seluas mana lagi dalam hidup dia? Harta ni ratusan ribu ni dalam akaun bank. Ramai mana di kalangan kita nak mati besok lusa dah dalam hidup dia. Tapi berjuta lagi harta yang dimiliki dalam hidup dia. Rugi dalam hidup dia. Dia nak makan benda apa lagi yang dia tak makan atas dunia? Nak makan daging tomahawk, gigi dah tak ada dah. Nak makan manis-manis, tak boleh dah, kencing manis dia panggil. Nak makan shell out, dia ada go out dia panggil. Dalam hidup dia. Nak buat benda lagi dengan harta benda yang dimiliki sebut. Nak buat rumah besar lagi. Dia balik kampung, buat rumah besar, buat benda rumah besar. Dalam hidup dia. Rumah dia ada besar-besar, rumah dia tersebut. Untuk apa? Anak-anak tak tinggal dengan dia pun. Kemudian siap je rumah besar dia, kahwin isteri besar pula dia. Nak suruh puas hati, beli kereta besar lagi dia. Balik masuk dalam rumah seminggu je, meninggal dunia dia. Dah kereta besar dapat pada isteri baru. Isteri baru pula, habis je dah, nikah dengan suami baru. Nikah dengan suami baru. Suami baru pula petang-petang duk bawa kereta ni, duk raung kawasan kubur kita. Kita duk dalam kubur tu tengok macam-macam je kereta ni kita sebut. Dia raung saja tak apa juga. Dia hon tu sakit hati dia. Bila dia hon tu rasa nak jadi hantu maklimah balik ke rumah dia. Berhabis masa je dalam hidup kita. Cari harta untuk ke akhirat. Jangan cari harta untuk dunia, jangan. Ramai ada orang yang kena ni. Yang masuk dalam kubur, dia tertinggal harta atas dunia. Dan orang balah, orang berebut terhadap harta dia. Anak-anak dia berebut. Selagi mana tak selesai harta pusaka tersebut, selagi itulah dia sengsara dalam kubur. Ingat molek ni dalam hidup kita. Siapa-siapa yang nak buat khianat pada mak ayah dia, balah dah adik-beradik. Balah dengan keluarga masing-masing. Berebut harta ni. Harta yang ditinggalkan tersebut. Sedangkan mak dan ayah dia terseksa dalam kubur. Kerana perbalahan yang tak berkesudahan. Jangan begitu dalam hidup kita. Dalam hidup kita ni biar jadi cerdik. Ambil kesempatan sekarang. Macam mana cara dia? Panggil anak-anak kita. Buat hibah. Bagi terus pada diri kita. Ambil bahagian ni. Sebut dulu. Sebut terus pada anak kita ni. Bila abah meninggal dunia, ayah meninggal dunia, mak kamu meninggal dunia, mu adik-beradik, haram berkelahi di antara satu sama lain. Haram balah. Siapa yang balah, dia dilaknat oleh malaikat Allah. Sampai bila-bila dalam keluarga dia. Nak sebutnya, sebut lalu pada anak-anak kita. Biar dia ingat. Jangan menyebabkan kita tersengsara dalam kubur nanti. Nak buat macam mana? Post ke akhirat harta yang kita ada sekarang ni. Pergi jumpa dengan AJK Masjid. Bagi tahu lalu pada AJK Masjid. Saya mati, isteri saya mati, rumah yang ada tu saya wakafkan ke masjid. Tanah tu pun untuk masjid. Kereta tu pun untuk masjid. Masuk dalam kubur, jumpa balik rumah kita ni. Jumpa balik rumah kita. Tak percaya, cuba try mati sekali kita. Nak sebut jumpa tak jumpa ni kita. Dalam hidup kita ni, biar cerdik kesempatan yang Allah bagi pada kita. Bila Allah bagi kesempatan ni, ambil terus peluang yang Allah bagi pada diri kita demikian. Pada diri kita ini sendiri. Dan kesempatan yang terakhir dalam hidup kita ni, dalam ketaatan kita ialah saling bermaaf-maafan sesama kita ini sendiri. Jangan balah sama-sama kita. Jangan balah kita sama-sama kita. Siapa yang mati dalam keadaan dia berkelahi, tak tegur siapa dengan sesama yang lain ni, Rasulullah kata, la yadkhulul jannah. Tak masuk syurga di kalangan kamu. Jangan balah sama-sama kita. Sama-sama orang Islam, tak boleh balah. Siapa yang balah, mati sampai ke dalam keadaan tak tegur siapa, tak berjumpa syurga pada dia. Rasulullah sebut, la yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Tak masuk syurga siapa yang mati dalam keadaan dia sedang memutuskan silaturahim. Ini cari jalan untuk berdamai di kalangan kita. Jangan ada di kalangan kita rasa musuh. Walaupun kita berbeza pandangan politik di kalangan kita, tapi kita kena adik-beradik satu sama lain. Beza pandangan politik, jangan sampai kita tak tegur siapa di antara satu sama lain. Bahkan kita kena rapat di kalangan kita. Bila kita boleh rapat sama-sama kita ni, insya-Allah orang kafir tak boleh ambil kuasa dibandingkan dengan penguasaan
yang dimiliki oleh orang Islam ini sendiri. Ini di kalangan kita kena jaga benda demikian. Jangan menyakitkan hati mak dan ayah. Orang lelaki kena jaga yang benda ni. Jangan sakitkan hati mak dan ayah dalam hidup. Mak dan ayah kita ni, sama ada dia hidup ataupun dia mati, kena jaga hati mereka tersebut. Kalau mereka dah meninggal dunia, tolong ziarah kubur dia. Tolong baca doa untuk dia. Ini cara untuk menjaga hati dan perasaan dia walaupun dia telah meninggal dunia. Kalau dia hidup, lagi-lagilah jangan bercakap kasar di hadapan mereka. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kamu sebut depan mak ayah kamu. Jangan kamu tengking mereka dua. Wa qul lahuma qawlan karima. Kalau mak ayah kamu masih lagi hidup, bercakap dengan lemah lembut dekat di kalangan mereka tersebut. Wa qul rabbirhamhuma. Sebut di bibir kamu tersebut, wahai Tuhan kami, belah kasihan pada kedua ibu bapa kami, kama rabbayani saghira, sebagaimana dia telah jaga aku waktu mana aku kecil-kecil dahulu. Jaga ni perasaan. Orang lelaki jaga hati mak dia, ayah dia, mak mertua dia, ayah mertua dia. Mak saudara dia dan ayah saudara dia. Ni orang lelaki kena jaga. Jaga dalam hidup kita. Ni tanggungjawab kita. Orang yang haram kita kahwin dengan dia. Sampai bila-bila tak boleh kahwin. Nak sebutnya besar dalam hidup dia. Orang perempuan, tolong jaga hati suami kalian. Hati suami ni jangan disakiti. Orang perempuan, tolonglah dalam hidup kalian. Jangan kalian nak suruh suami jaga hati isteri. Bukan demikian. Isteri kena jaga hati suami. Jangan cakap kasar dengan suami. Jangan angkat suara depan suami. Jangan tengking suami. Bila kalian tengking, kata-kata kalian kasar dengan suami kalian, wahai ibu, hancur lebur amalan-amalan kalian. Jangan cakap kasar dengan suami. Suami ini dia ada perasaan. Suami ada perasaan. Memang orang lelaki ni belum kahwin banyak mulut. Dah kahwin mulut dia disimpan dalam hati. Ni penyakit lelaki Melayu terakhir dia panggil demikian. Dia simpan perasaan dia dalam hati. Tapi dia sakit hati. Dia simpan perasaan dia dalam hati. Orang perempuan belum kahwin tak ada mulut. Dah kahwin mulut kat mulut dia panggil demikian. Bila mulut kat mulut, masa tu dia menyakitkan hati suami dia. Minta maaf dengan suami. Jangan sakitkan hati suami. Besar nilai suami dalam hidup ni. Sampai Rasulullah kata, kalau ada manusia yang boleh sujud di kaki seseorang, nescaya aku akan arahkan setiap isteri sujud di kaki suami. Besar dia panggil demikian. Kenapa diam semua macam pernah kena je ni dia panggil. Nak sebutnya kita malam ni bau perasan. Nak gambarkan di kalangan kita ni. Dalam hidup kita ni. Tapi orang lelaki, kalian kena jaga apa terhadap isteri kalian? Jaga tanggungjawab. Allah suruh tunaikan tanggungjawab kepada setiap isteri kalian di kalangan kita. Jangan menipu dia. Jangan buat khianat pada dia. Ini tanggungjawab yang kena jaga. Tanggungjawab. Manakala orang perempuan, tolong jaga emosi suami kalian. Jaga perasaan suami kalian. Ini beza. Satu tanggungjawab yang berbeza. Yang kadang-kadang orang lelaki, dia sibuk nak jaga hati isteri dia. Siapa dia buat khianat pada mak ayah dia. Dosa demikian. Dia tipu mak ayah dia. Nak jaga hati isteri dia. Isteri dia sebut pada dia, pilih antara saya ataupun mak awak. Dia boleh sebut demikian. Sampai dia kata, kalau kamu nak jaga sangat mak kamu tu, menikah je dengan mak kamu. Dia suruh suami dia nikah dengan mak dia tu. Tengok sampai tahap demikian. Ramai mana orang terjadi demikian. Ni dosa. Jangan biarkan keadaan demikian. Bahkan kita kena tolong isteri. Bila kalian tahu suami kalian ada mak dan ayah, mak mertua, ayah mertua, ada mak saudara dan ayah saudara, bagi tahu, bagi sokongan pada suami masing-masing. Jaga mereka tu bang. Abang jaga mereka, kita semua masuk syurga Allah SWT. Ini tanggungjawab yang perlu kita jaga dalam hidup kita. Ambil kesempatan ini. Bila kita boleh jaga kesempatan ini, kita akan untung. Dan kesempatan yang terakhir akhlak yang kita terlupa ialah jaga anak yatim. Jaga anak yatim. Jaga anak yatim ni ramai orang kita tak buat. Tak jaga anak yatim. Bahkan kalau kita tanya di kalangan kita ni, siapa yang jaga anak yatim sekarang? Biasanya ramainya mak-mak anak yatim itulah yang jaga. Manakala orang lelaki, kami tak ada apa Ustaz. Kenapa kita tak jaga anak yatim?
Padahal tanggungjawab kita. Takkan dalam kampung kita ni tak ada anak yatim? Anak yatim ni adik-beradik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besar tanggungan kita. Ramai orang kita tak peduli anak yatim. Sampai tak tahu berapa jumlah anak yatim di kampung ni. Tak tahu berapa ibu-ibu yang menjaga anak yatim. Padahal jaga anak yatim ni besar nilai ganjaran di sisi Allah. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ana wa kafilul yatim kahataini. Sambil Rasulullah tunjuk dua jari ni. Rasulullah kata, aku dengan penjaga anak yatim bagaikan jari ini dengan jari ini dalam syurga nanti. Rasulullah sebut demikian. Dekatnya dia. Nak sebutnya, anak yatim ni kita kena pakat jaga. Kena bagi terus. Berlaku je kematian seorang lelaki, ada anak-anak di bawah dia, sebut terus. Kamu jaga keluarga ni. Kamu jaga keluarga ni. Itu cara demikian. Ini cara yang diajar dalam Islam. Sampai anak yatim tu terjaga. Terjaga di kalangan kita. Maknanya dia rasa dia ramai ayah-ayah atas dunia ni sendiri. Ini yang dibuat oleh Rasulullah dengan para sahabat. Bila lepas main asar je, Rasulullah arahkan sahabat-sahabat pergi tanya kabar anak yatim. Sahabat-sahabat pergi tanya kabar anak yatim di kawasan perkampungan, di kawasan di mana saja, ia menyuapkan anak-anak yatim rasa gembira dengan kehadiran ayah-ayah dalam hidup mereka, orang-orang Islam yang bertanggungjawab terhadap mereka tersebut. Ini demikian. Cuma tempat kita ni, orang kita ni kalau nak jaga anak yatim, sehari dua boleh lah. Tapi kalau tiap-tiap hari pergi, lama-lama orang akan sebut tu. Tu bukan nak jaga anak yatim. Nak jaga mak yatim tu. Mula kita tinggalkan anak yatim. Padahal dalam Islam, dia ajar. Sama ada kamu jaga secara direct, ataupun kamu kahwin dengan perempuan tersebut. Satu, dalam Islam disebut, fankihu ma tabalakum minan nisa' masna wa sulasa wa ruba'. Kamu kena kahwin dengan perempuan itu dua, ataupun tiga, ataupun empat. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau sekiranya kamu takut tak berlaku adil, fawahidah, baru kahwin seorang. Cara demikian. Dengan apa? Kenapa Islam suruh kahwin ramai? Kahwin dua, kahwin tiga, kahwin empat ni? Kerana nak suruh jaga anak yatim. Tu asasnya. Di antara benda salah satunya, nak jaga anak-anak yatim ni yang sedang membesar ini. Tapi kalau kita tak ada kemampuan, tak ada keupayaan pada kita, pilihlah untuk jaga anak-anak kita yang disebut dengan fawahidah, kahwin seorang saja di waktu tersebut. Ini gambaran yang diajar dalam Islam, nak suruh kita ni selamat dan kita ambil peluang yang Allah bagi pada kita ni. Kalau tanya lagi, untuk apa peluang yang kita ada ni Ustaz? Untuk dapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan semua yang hadir malam ni di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dapatlah nikmat demikian yang saya sebut di awal-awal ini. Mudah-mudahan kita ni tak tertinggal. Walaupun sikit je. Bila kita sampai masa menghadap depan Allah sekejap lagi, kita akan tersenyum indah untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Terima kasih di atas kesempatan yang baik pada malam yang baik ini. Saya tengok tuan-tuan dah betul tulang belakang 7 kali dah saya kira. Jadi kita berhenti sakat ni dah. Malam ni mudah-mudahan malam yang baik ini Allah bagi kebaikan bertambah dalam hidup kita ini sendiri. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.